Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni hari Ahad, hari terakhir untuk minggu ni, dan Zul amat menantikan untuk minggu depan ya, hari Isnin, untuk expected Isnin dan Jumaat. Sebab apa? Zul expectedkan akan berlaku good pump untuk di Bitcoin. At least mungkin kita akan nampak Bitcoin bukan berada di hampir 60k USD dollar untuk esok, dan kemudian tengok juga expected kalau Bitcoin tak melakukan naik, expected juga altcoin akan melakukan kenaikan yang drastik. Lepas nanti kita akan review beberapa coin di Bitcoin dan beberapa altcoin yang lain lah. So guys, let's go guys. Sebelum tu kita review di coin market cap. So sebelum review market cap, so guys, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So siapa yang dah kuat follow tu, dah subscribe, so jangan lupa tekan button like, dan siapa yang masih baru dalam channel tu, jangan lupa tekan button subscribe. So guys, let's go, kita review dulu market secara keseluruhan untuk tempoh 12 jam untuk hari Ahad ni, last week untuk minggu ini. Apa yang dah berlaku? So tengok total market still lagi dalam 2.3, so maintain. Kemudian volume sikit bertambah dan berkurang. So, seperti kita tengok di bawah ni, kali ikukan kita berkurang lagi 9%. Kemudian total market cap meningkat sikit 0.2. Kemudian tengok di BTC dominant juga melakukan peningkatan. So ikutkan kalau pagi tadi lah 44 hanyalah dalam kawasan 44.6 dan 48. Kemudian Ethereum daripada 18.3 ke 18.1. Meaning kita drop sikit daripada altcoin. So altcoin kita drop, meaning apa yang akan berlaku dalam market, kita seperti harga Bitcoin lah. Bitcoin melakukan peningkatan, tapi juga Bitcoin melakukan peningkatan pun mesti lagi dalam peningkatan yang tak drastik lah. Sebab apa? Volume yang sedikit. Macam cakap, kita memang nak hari Sabtu rehat, tiada sebarang berlaku pergerakan drastik. So guys, let's go, kita review harga semasa untuk hari ni. So malam ini price berada di mana? So Bitcoin kalau pagi tadi di 54, tu kita berada untuk malam ni di 55.1, peningkatan almost 0.1%. Yes, untuk kita itu yang kita nak je. Tak ada sebarang pergerakan yang menarik, tapi still lagi kuartal BTC ibarat kuartal tak sabar-sabar nak melakukan kenaikan. Tu expectednya minggu depan membeli kita akan tengok ada another good pump. At least kita akan sampai di Bitcoin dalam kawasan 60k USD untuk di Bitcoin. So Ethereum kuartal sedikit slow, tapi pun kuartal patient. Ethereum 3.6, 35 ni 1.3. So expected Ethereum ada good beberapa untuk 2-3 hari maknanya ada good ni untuk Ethereum, maknanya kata kembali hot di alam maya tu punya untuk Ethereum. So seperti Ethereum macam cakap, sekiranya Bitcoin melakukan peningkatan, kita akan untuk Ethereum juga akan melakukan peningkatan. Sebab apa? Cakap bila Bitcoin naik, semua coin turut akan melakukan kenaikan, cuma kenaikan tu slow lah. So now kita be patient je. Sekarang lah masa Bitcoin, so kita biar dulu Bitcoin melakukan kenaikan, break dia punya all-time high dulu 65k dan pergi ke 70k. Kemudian kita tahu masa bila Bitcoin melakukan kenaikan, kita akan nampak juga altcoin akan melakukan kenaikan sikit demi sikit, dan nanti kita akan nampak altcoin season, dan kita tengok altcoin akan pump dengan rasik, dan seperti Ethereum boleh sampai di 6k. So be patient aja untuk at least sampai end of the year, sampai bulan 12. Kita seperti Ethereum boleh sampai dalam 5k USD untuk satu Ethereum. So lain-lain coin sikit kata 1% untuk drop, untuk Cardano, Binance 1%, tu apa pun kau cakap, kata tak effect mana pun, hanya pergerakan sikit je, itu yang kita nak. So XRP untuk ni, XRP melakukan peningkatan 6% daripada mengikutkan semalam, daripada 50 sen atau peningkatan daripada 1.0 ke 1.2. So peningkatan yang agak good untuk XRP maknanya. XRP sebab apa? XRP ada beberapa good news maknanya. Antara fundamental yang tahu dia ada sedikit nak join NFT. Kemudian kita ada dia buat collaboration dengan satu untuk buat payment lah. Seperti nanti tu akan tengok balik sebab you dah lupa dah tu. Tu ada dua fundamental tu. Kata yang kata sedikit mempengaruhi untuk kata menarik buyer untuk buy XRP. So di Solana drop 3%, tu Polkadot itu 3%. So lain kau adakah yang drop tinggi? Tu Terra Luna 4%. So mostly tengok orang kata tak ada yang berlaku penurunan yang drastik dan juga kenaikan yang drastik. Mostly hanya sideways je. Itu yang kita nak untuk hari Minggu. So guys, let's go, kita pergi ke chart kita, iaitu pertama kita akan pergi di trading view. So kita tengok di trading view. So ni SRP, nanti kita akan pergi SRP. So pertama ni kita akan pergi ke total market. So total market apakah akan dah berlaku sebenarnya? So untuk siapa yang masih baru ataupun dah lama tu, dia tahu untuk total market punya kita dah pun breakout, kita dah buat pun pattern, iaitu pattern couple handle kita. So supposedly couple handle kita dah pun complete. Sebab apa? Kalau kita tengokkan daily, so kita tengokkan daily, supposedly kita akan nampak kita punya pattern dah pun di breakout. So gitu kan, so akan zoom in sikit.
Tu tengok candle ini dah pun breakout. Semua ni kita hanya buat sedikit naikkan. So candle hari ni, sekiranya candle pukul 8 pagi besok, 8 pagi besok untuk candle hari Ahad ni, berjaya close atas ini, meaning kita dah breakout dan buat retest, dan retest tu tak berjaya break bawah ni, meaning kita ada good momentum untuk minggu depan. Expected untuk minggu depan total market akan melakukan kenaikan, at least pergi balik ke all time high dia di yang garisan hijau ni 22.48. So all time high yang sebelum ni. So ini kalau ikutkan daily, kalau ikutkan 4 hours kita akan nampak lebih detail lah. Kalau 4 hours kita nampak betul-betul all time high dia betul di 2.48. So meaning kita tengok sekiranya breakout tu, kita akan expected untuk di total market akan sampai ke 3 trilion, meaning bila total market meningkat, ini bermaksud kita akan tengok harga Bitcoin meningkat dan juga harga altcoin lain juga turut melakukan peningkatan. So itu yang kita nak dalam market punya. Kalau ikutkan 4 hours, kalau ikutkan di Store RSI, kalau kita tengok di Store RSI 4 hours dah pun berada di oversold, meaning kita hanya tunggu masa aja untuk price itu melakukan kenaikan. So expected apa yang berlaku, kita boleh akan down sikit lagi, kemudian hari Isnin macam juga hari Minggu depan, mulai Isnin Selasa kita akan good pump untuk Bitcoin, dan bila Bitcoin pump kita expected di altcoin juga akan melakukan good pump. Kalau ditengok RSI tu, RSI nya waktu dah cooling down, kita bukan berada di overbought. So ini kita dah berada hampir di kawasan 50. So apa yang expectedkan berlaku, kita boleh berada di kawasan ni, kita akan ada satu support kawasan ni. Probably kita akan expected ada penurunan sikit lagi dalam 55. Kemudian jika minggu depan, jika kita RSI dah berada di kawasan 50, good pump untuk naik balik ke atas. Kemudian kita tengok tadi top RSI dah pun berada di oversold, meaning kita ada good momentum untuk melakukan kenaikan. Kalau kita tengok daily, tu daily sedikit kuarter penurunan, maknanya kalau ikutkan Store RSI yang ini daily, tapi apa pun daily ni kita expect more pada weekly. Tapi apa pun untuk daily ni kita monitor untuk dalam kuarter expected end of demand lah. Of demand kalau tengok yang ni, kalau ikutkan yang ni dah berada ni, tapi apa pun untuk daily punya kita ada lagi still lagi kawasan 64 tu, kita belum lagi berada di kawasan overbought, meaning RSI ni boleh lagi melakukan kenaikan untuk at least dalam 2 minggu lagi. Tu expected boleh berlaku lagi kenaikan at least sampai 80. Dan kita tengok di Store RSI sedikit overbought. So tengok ada berlaku penurunan. Tu penurunan ni masalah, kita akan nampak ni penurunan, tapi style Store RSI masih lagi berada di atas kawasan 80. Meaning kita akan tengok another good pump untuk quarter minggu depan. So itu yang tu expectedkan berlaku di total market. So hopefully total market ni kita ada satu pattern ni, so expected berlaku dia akan bounce ke bawah, bounce ke atas. Apapun kita tak boleh neglect, still lagi price boleh jatuh bawah. Kalau jatuh bawah tak masalah, sebab kita ada minor support ni. Itu ada buat minor support, iaitu yang ini swing low to swing high. So kalau total market drop bawah ni pun kata normal, tak ada masalah, drop hanya kena temporary drop, kemudian kita expected boleh naik balik untuk bounce yang lebih drastik. Tapi zone more expected untuk minggu depan kita akan ada good pump untuk di Bitcoin. So apapun be ready aja, be ready pump kita kalau yang profit. Sekiranya total market drop, ini adalah good opportunity untuk kita tengok di mana-mana coin yang anda minat, Bitcoin ataupun altcoin yang ada untuk tengok ada good opportunity untuk kita entry untuk di market itu. So itu total market. So di BTC dominant, so nak BTC dominant ya, BTC dominant apa yang berlaku. So BTC dominant ada sedikit bounce, macam cakap sekiranya total market meningkat and expected tu kita perlu breakout ni. Breakout mana resistance, mostly sekiranya breakout ni apa yang kita akan tengok, total market pergi ke total market meningkat, BTC dominant meningkat, meaning kita akan tengok harga Bitcoin akan melakukan peningkatan yang drastik. So itu yang tu expectedkan untuk minggu depan. Lepas kita pergi ke harga Bitcoin kita. So apakah Bitcoin yang berlaku? So Bitcoin sekarang ini buat consolidation. Itu yang kita nak untuk hari Minggu ni, buat consolidation. So ini apa yang tu nampakkan pattern. So pattern yang ni ialah apa sekali, tu ada monitor pattern ni. So untuk yang ni sebenarnya dia dah nak renew pattern. So ini kita tak pakai yang ni, kita akan buat pattern yang ni. Kita akan ada continuous pattern untuk yang ini, iaitu symmetrical triangle, meaning kita ada potential untuk price to break ke atas. So ini yang expectedkan boleh berlaku. So sekiranya ini yang berlaku, kita akan ada opportunity untuk price to point breakout. So breakout sampai mana, kita akan ini point price target, dan point breakout mana-mana dia sampai atas. So meaning macam cakap tadi, kita ada untuk breakout untuk minggu depan. So kita ada berapa touch, 1 touch, 2 touch, 3, 4, mungkin katakan yang kelima, kemudian kita ada yang ke-6. So ke-6 minim price ready untuk
breakout ke atas. So breakout ke atas sampai mana kita expected kita akan berjaya break kita punya major resistance, last major resistance di kawasan hampir 57. So break saja 57, kita cakap Bitcoin 1.6 must be hit, iaitu di kawasan 7 kawasan di 86k. So 86k mungkin bulan 11, tapi untuk bulan 10 maybe kita akan tengok at least kita akan sampai balik kita punya di kawasan all time high. Tu all time high untuk di Oktober lah untuk di Bitcoin. So itu yang Zoom monitor kami excited punya tunggu minggu ni ataupun hari Ahad ni, esok pukul 8 pagi tengoklah macam mana pergerakan market. Tapi untuk hari Isnin mungkin kita sendu sikit. Hari Isnin tu awal-awal orang kata sebelum malam tu, pagi Isnin sampailah petang tu mesti kita akan tengok pergerakan sideways je. Kemudian malam, kemudian ke malam hari tu hari Isnin baru bila US market buka dalam pukul 9 atau 9.30. So bila US market buka baru Zul expected price akan ada good pump untuk melakukan kenaikan ke atas. So itu yang Zul nampak dengan di Bitcoin. So ada beberapa request untuk channel tu. So ada di Avalanche, so kita akan pergi Avalanche dan juga Kuratin ni tak tahu, kita akan pergi Avet dulu. So Avet punya adalah antara coin yang anda boleh go long term juga, tapi Zul tak ada Avet ni. So Avet, kalau tengok Avet berada ni, so mencakap Avet masih lagi berada di good position untuk buy di minor support. So support ini adalah all time high yang lepas ataupun all time high yang sebelum ni. So ingat, kita ada major resistance, kita ada major support. So kita all time high ni, kemudian price dah pun breakout. So mencakap bila breakout saja kita price untuk pergi ke 1.6. So kita hanya pergi 1.2, kemudian retrace balik tu, retrace ke balik ke all time high yang lama. So all time high lama di kawasan ni dalam $60. Kemudian tu tarik Fibonacci, swing daripada swing low to swing high, kita dapat 0.6 Fibonacci golden pocket. Tu ini kalau bila price jatuh kawasan ni, consider good position untuk anda re-entry dalam AVAX ataupun anda nak first buy untuk AVAX untuk expected price tu akan pergi ke 1.6 dan $91. So ingat, kata AVAX ni masih belum lagi complete dia punya pergerakan price. Mencakap kita ada price target dalam kawasan 4.2 dalam 200 untuk AVAX. Seperti mana Solana berlaku daripada $33 ke 200. So AVAX juga antara potential yang boleh berlaku untuk ke sampai $200 untuk satu AVAX. So anda buy di kawasan ni, consider good position untuk anda entry dalam market untuk AVAX. So itu untuk di AVAX tu. Ada satu juga permintaan untuk ni Kurate ataupun Xkern, tak tahu coin apa ni. So dia nak tengok kat market jap. Disebabkan ada request daripada subscriber, tu boleh tengok. So dia ada di KuCoin. So kita akan tengok XQR di KuCoin, XQRUSDT di KuCoin. So kita tengok ni. First kali kita nak tengok macam mana, kita tengok keseluruhan tu, market keseluruhan tu, market dropping. So ikutkan ini maknanya price berada di bawah support. So bila price berada di bawah support, last support kata bukan good position untuk anda buy lah dalam market. So kita kena 4 hours. So akan nak dapatkan lagi detail punya point tu. So ni harga paling tinggi. Ni harga open. Sebab harga open kemudian harga tertinggi. Ini harga open tinggi, kita akan dapat support. Support mana? Ini support dia. So ini adalah last support. So ini apa betul maksud last support? Ini sekiranya price berada di kawasan ni, ini adalah lantai dia. So kalau price bawah berada di bawah lantai, ini kita berada price tu terkubur lah. Meaning secara teknikal price ini Kurate ini sedang mengalami masalah something lah dengan dunia fundamental. Tu bila price bawah ni lah bukan good position untuk entry. Kalau nak entry, anda perlu tunggu price tu masuk balik kawasan ni. Tapi kalau anda nak kalau anda kaji Kurate ni fundamental, memang anda tahu untuk 5 year memang akan good. So consider anda perlu cari kat mana price itu. Kalau anda nak buy juga price di bawah support, anda perlu tengok kat mana dia punya price tu consolidation. Consolidation tu maknanya kawasan price yang melakukan sideways yang lama. So kita nampak kat sini. So whatever, kalau ikutkan sini, whatever price dalam kawasan ni, good anda entry. Tapi jika anda buy ni, consider anda buy tu duit hangus. Ini kalau anda buy 1000, so anda expected untuk 1000 tu mungkin anda akan hold yang lama lah, maybe 1 tahun ataupun tahun. Sebab apa? Selagi mana price tu tak berjaya break last support sebelum ni, dan bagilah kita tak nak, kita tengok, meaning kita tengok fundamental ni masih lah orang kata tak okey lah. Kalau price berada kawasan ni, meaning secara teknikal, kata teknikal dan fundamental ni link. So
Apa yang chart beritahu, apa yang chart tunjuk adalah chart tunjuk apa itu fundamental, apa yang dah berlaku di fundamental. Kalau good fundamental, good lah pergerakan chart dia. Kalau bad fundamental, bad lah pergerakan chart dia. So berdasarkan chart, Zul dah tahu dia punya pergerakan fundamental adalah bad. So meaning last support bukanlah kata good investment untuk long term. Tapi kalau anda kaji dia punya coin, contoh di SRP, okay, let's go kita pergi SP. So hopefully ini membantu anda. So first coin yang Zul nak on di SRP. SRP salah satu contoh yang boleh ditunjukkan iaitu di daily. So sebenarnya SRP sama juga price itu bermain di bawah last support. So juga SRP kembali balik. So good untuk SRP yang melakukan atas. Macam juga SRP ni untuk kata fundamental, yes, kita tahu apa itu masalah fundamental untuk SRP ni. SRP tu sedang kata ada isu mahkamah lah, SEC. So sebab tu tengok price tu bagi kawasan support. So tengok macam cakap tadi, bila fundamental dia tak baik, meaning price chart juga akan menunjukkan pergerakan yang tak baik. Tak baik itu apa? Meaning berada di last support. So untuk SRP, tapi ikutkan projek SRP memang cantik, dia punya transaction laju, kemudian memang tak masalah untuk SRP ni. Kira ada untuk yang 2-3 hari ni kita ada NFT dengan NFT dan satu lagi kerjasama dengan bank di Arab Saudi pun tak pasti, di Arab Saudi ataupun kat mana, Dubai tak pasti, dia ada satu collaboration untuk SRP ni. Still lagi plan maknanya, still lagi plan, belum finalize. Tapi yang NFT tu dah pun kata sedikit commission untuk dia join NFT. So apa yang berlaku, kita ada good fundamental untuk di SRP, supposedly kita akan nampak price tu melakukan atas. Sebab tu kita tengok untuk short term, kita nampak SRP melakukan kenaikan yang agak menarik lah. Macam cakap tu ada betul-betul di bawah support ni, kemudian price itu kembali balik naik. So untuk SRP, untuk price SRP terus melakukan kenaikan, kita perlu break 1.4 ni, iaitu keluar daripada wadah support. So keluar support ni, kita expected price tu akan pergi dia punya major resistance di kawasan $2.2 USD. So untuk SRP kita nak monitor. So sebelum ni price jatuh, so monitor yang ini sesan biru ni. So tengok macam mana dia ada support tu. Untuk cari tempat apa kita expected price tu naik atas, so kita perlu cari kat mana minor resistance. So minor resistance yang ni dia akan buang. Ini kita buang. So ini pun dah sampai tu, kita buang. So now kita nak cari kat manakah minor resistance. So kita cari latest higher high, higher low, kemudian latest lower low. So yang ini dan yang ini. So kita akan tarik Fibonacci swing high to swing low, kita akan jadi golden packet. Apa itu golden packet? Golden packet adalah 0.6, 0.7 Fibonacci ataupun 60%, 70% retracement. Tu retracement tu price perlu naik, lepas ini barulah kita expect price tu akan berlaku lagi kenaikan yang drastik ke atas. So untuk SRP kita akan buat minor support. Tu inilah minor support untuk SRP maknanya. So minor support, minor resistance. So sekiranya SRP untuk short term, sekiranya SRP berjaya breakout kita punya minor resistance ni, meaning kita akan expected price tu boleh naik atas sampai mana cakap whatever price break saja minor resistance atau apa resistance box resistance, kita expected price akan sampai di 1.6 kat mana? 1.6 untuk sini kita expected dalam $1.7 untuk SRP. Kemudian SRP kalau ikutkan sini ada apa, kita ada juga major support. So itu yang kata link, kata price ini kata memang legit boleh sampai sekiranya break itu. So ini yang kita monitor. Siapa yang ada SRP order, anda boleh monitor ni antara price sekarang. Kita tengok yang ni kita wajib kena breakout, point penting itu untuk SRP. Kita antara price ni antara 1.2 dan kita consider 1.3 lah, 1.2 dan 1.3. Sekiranya SRP berjaya break minus 1.3, kita expected price tu boleh keluar pada ini, expected boleh sampai ke 1.6, iaitu dalam 1.7 1.8 USD dollar untuk SRP. So be patient untuk SRP maknanya kata macam cakap, sekiranya Bitcoin melakukan kenaikan, kata semua altcoin juga akan turut ditarik naik bersama. So itu yang Zul expectkan boleh berlaku di SRP. So untuk di Ethereum, so ada yang follower tu ataupun subscriber tu yang dah lama, sebab apa dia ada SRP lemak. So ini untuk analisis untuk dia sebenarnya. So SRP apa yang berlaku SRP. So untuk SRP ni, untuk Ethereum. So Ethereum kita perlu tahu first kali kita ada major support dan major resistance. Kat mana major support dan major resistance? So untuk SRP ini adalah major support. Kita dah pun sampai sebelum ni dalam 1.7 dah sampai. Siapa ada buy tu memang betul-betul good position ada buy. So untuk dah maka kita dah berlaku
sebenarnya untuk Ethereum kita dah break major resistance. Apa yang berlaku, ada fight China tu, kita jatuh dan kita cari minor support. So minor support price ini, so price betul-betul dah sentuh minor support, dan juga itu good position untuk orang entry itu, dan support entry anda bagus untuk macam Zul pun ada entry juga kat kawasan ni. Kemudian now price bounce kat atas. So bounce kat mana untuk SRP ni, untuk di Ethereum kita sama juga, kita akan cari dia punya minor resistance. Yang pertama, yes, kita ada major resistance, tapi kita tengok juga minor resistance tu. Minor resistance kat mana? Do expected minor resistance tu akan sama juga dengan kawasan major resistance ni. So berdasarkan pandangan mata lah, so dia akan cuba tarik swing high to swing low, dan kita tengok betul-betul dia punya minor support juga berada di dalam kawasan ni. Untuk keadaan untuk di Ethereum, kita tengok maknanya price itu maknanya sedang kita berfight lah, melawan dengan resistance. Kita ada major resistance dan juga ada minor resistance. To be patient, sekiranya berdaya break saja ini, kita akan expected melakukan ke atas. Sebab apa? Kita dah ada pun confirmation untuk atas. Yang pertama, bercakap kita ada monitor untuk bull flag. Untuk bull flag ini, so bull flag ni percentage untuk break ke atas lebih tinggi. Kita dah pun break, cuma kita belum sampai lagi dia punya price target. So price target mana? Jika untuk bull flag ni adalah tinggi punya price target. So yang ni kita ambil yang ini, daripada low ke higher height retestment 60%, boleh sampai mana? Kita seperti boleh sampai kat sini. So apa yang boleh berlaku dekat di SRP ni, dia akan buat juga pergerakan elliott wave, iaitu 5 move. Apa tu 5 move? Kita akan dapat 0, 1. So ingat tak dulu dia cakap pergerakan ni 1 ke 2 selalunya dia akan retrace antara 0.5 ataupun 0.6. Tu dah di 0.6. Tu meaning legit 0.1, meaning kita tunggu pergerakan 3. Pergerakan 3 ni, kedua ketiga adalah pergerakannya lebih panjang daripada 0.1. Tu expected kita boleh sampai dalam kawasan 2.6 ataupun 1.3 lah. So expected dalam 1.6. Tu 1.6, kita dekat 1.6, kita mungkin ada sikit retestment ke 1.2 ataupun sedikit je retestment 1.2. Kemudian kita ada 5 untuk expected at least naik kawasan ini. So ini yang boleh nampak. So expected boleh sampai cakap di 2.68, tapi expected untuk di bulan 10 ataupun end of year mungkin kita nampak bulan 10 expected mungkin kita nampak dalam 6k untuk untuk Ethereum. So be patient aja, sebab apa kita tak tahu price itu akan sampai juga, cuma kita tak tahu bila. Mungkin take time lah. Kata price tu bukan bergerak dengan sekali lurus, tu take time. Price tu mungkin naik jatuh sedikit, naik jatuh, tapi untuk pergerakan kita tahu pergerakan tu only up, untuk naik atas. Sebab tu kita invest di good position buy. So hold saja position, expected bila sampai target. Contoh kalau dia sampai 1.6, ada target 6k. So sampai 6k, kalau anda nak buat keluar modal ataupun keluar profit, silakan. Sebab apa? Anda dah buy di kawasan good, memang kita buy untuk invest, untuk take profit. So anda boleh take profit bila-bila saja. So expected untuk tu anda boleh di 1.6 boleh start ambil invest, ataupun macam Zul mau tunggu tunggu sampai hujung tahun, sampai bulan 12 nak tengok SRP tu untuk Ethereum sampai mana. Hopefully untuk Ethereum boleh sampai di 4.2 dalam 13k USD dollar untuk Ethereum. So itu yang tu nampakkan di Ethereum. So be patient Ethereum kita dah banyak pegang kata confirmation. Contoh yang kita ada bullish yang ini. Kemudian untuk di Ethereum juga kita ada juga monitor kita punya couple handle. Tu couple handle untuk Ethereum belum lagi breakout. Sekiranya breakout ni, apa yang kita ada? Kita good confirmation untuk Ethereum. Kita ada breakout trendline untuk couple handle, pattern candle yang hijau ni. Kemudian kita ada juga breakout kita punya major resistance, meaning kita akan ada good momentum untuk price naik ke atas. Orang kata guarantee, kata hampir 90% price itu akan melakukan kenaikan. So cakap kalau ada portfolio, anda buat portfolio, anda kripto, anda ada Bitcoin, ada Ethereum dan ada altcoin lain, so anda tak perlu risau. Macam cakap, anda perlu tunggu saja at least sampai hujung tahun ni, barulah kita akan tuai hasil ke apa yang kita ada dalam punya portfolio. So untuk di Ethereum, so apa yang kawan lagi tak pergi? Mungkin BNB ramai yang neglect akaun BNB ni. So BNB sama juga cakap kita ada pattern ni dah pun breakout. So untuk BNB sebenarnya tu nampak dia sedang buat satu lagi pattern yang lebih besar lah. So pattern yang besar tu apa? Kita buat bull flag. So ini yang ini. So expected yang ini boleh berlaku. So apa itu kita akan buat juga kini, expected dia boleh buat another pattern bull flag lah. So untuk yang ni, so kita nampak ni. So apa yang berlaku sekiranya Binance jatuh balik kawasan ni, tu even jatuh pun, tapi jatuh ni tu tak expected boleh jatuh kawasan ni, tu kita akan ada monitor je. Expected dia akan breakout terus. Probably kalau jatuh pun cakap tu ada di
sebelum untuk pagi tadi dia cakap expected kalau jatuh dalam kawasan, kita ada major support ni, major support dalam kawasan 400 ni 3998. So sekiranya price berada kawasan tu, consider good position untuk anda entry. Sebab apa? Dia expected macam Bitcoin melakukan kenaikan and juga total market melakukan peningkatan, expected untuk Binance breakout saja ni, satu trend naik ni, ataupun kita ada satu lagi trend line untuk kapal untuk yang ni. Kalau ikutkan yang hijau ni, satu trend line bullish. So expected kalau breakout saja itu, mungkin yang ni kita buang mana, kita akan monitor yang ni banyak pergerakan ni, pergerakan yang ini. So breakout saja yang hijau ni, kita expected price tu akan melakukan good pump untuk naik atas. Sampai mana kita boleh cakap expected dia boleh sampai break sampai kawasan 800 USD dollar untuk satu coin untuk di BNB. So be patient aja. Kita cakap kita punya portfolio kita dah divide kan, kita buy sini sikit, kita buy good coin. So expected untuk end of the year kita akan tuai kita punya hasil untuk punya portfolio. So another coin yang nak pergi ialah di Cardano. Cardano sama juga, kata macam sebelum ni cakap price itu dah pun break major resistance. Price dah break major resistance, now price tu dah bounce kat 1.2, kemudian price retest balik. So retest adalah good position untuk anda entry. Tu untuk Cardano maknanya ini adalah last good position untuk anda buy. Sekiranya price tu break saja all time high yang sebelum ni di 28, 2.4, kita ada all time high yang baru ialah di $3. Tapi untuk all time high yang sebelum ni kita ada 24. Sekiranya break saja ini, consider kita dah tak ada good position nak buy. So anda perlu buy dalam FOMO. So buy FOMO ni anda perlu tunggu whatever correction 30% dan 30% anda barulah entry. Kalau tak ada, kita hanya layan saja profit. So siapa ada buy ke kawasan ni, ada buy kawasan bawah, now enjoy saja pergerakan untuk profit. Kalau ada siapa lagi yang nak kata first entry, anda perlu tunggu whatever correction 30% baru anda buat entry untuk Cardano. So now adalah consider good position untuk anda entry dan Cardano untuk long term punya holding, at least sampai end of the year. So untuk dia lah di Koti. So di Koti banyak, di Koti tu nampak masih lagi nampak peluang untuk buy punya di Koti ni. So ini Koti berlaku, kita tengok channel Koti. So ada sikit pattern bearish bawah ni. So ibu pun kalau drop sampai sini je. So consider boleh buy. So jika expected boleh juga melakukan terus kenaikan. So untuk Koti tu ada dah 700. Sebab apa tu tak buy lagi. Memang busy tu untuk di time kerja-kerja ni, memang busy, tak sempat nak buy. So apa pun kita tengok di stock RSI. Kita tengok stock RSI untuk 4 hours. 4 hours dah pun berada di oversold. Meaning kita ada maybe ada drop sedikit lagi, tapi kita ada good momentum untuk kenaikan. Cakap minggu depan adalah minggu terbaik untuk kripto, kan. So expected semua coin melakukan peningkatan. Kata maybe hari Ahad ni ataupun hari Isnin adalah last untuk kita buy, dan expected lepas itu kita akan kata tengok je lah. Sebab apa? Price dah memang hyper tu, expected untuk siapa yang dah investor, kita buy low. Bila high price kita akan tunggu saja untuk price itu buat profit. Dan kita akan tengok aja, kita tak buat sebarang pembelian. So untuk di RSI biasa kita berada di 50. So berada di 50, stock RSI berada di oversold, meaning good position untuk bila-bila masa saja untuk Koti pump balik price untuk naik ke atas. Dan kita ada minor resistance, tu break saja minor resistance ni, kita expect Koti akan terus melakukan kenaikan yang drastik. So apa lagi account yang tu nak tengok malam ni? Kalau ada lagi tu nak tengok di Phantom maknanya Phantom dah pun berlaku price. So untuk price tu memang dah tak ada good position buy. Tapi kalau nak buy juga anda perlu tunggu sekiranya price tu jatuh balik 1.9 tu 1.9 expected drop balik ke all time high dia, all time high yang baru. So bila jatuh all time high baru, kita expected good position untuk anda first entry. Tapi entry pun tak boleh banyak lah. Kata entry ni adalah entry FOMO. So entry FOMO maybe dalam 10% atau 20% saja untuk anda punya target untuk di Phantom. Kalau ada RM1,000 mungkin dalam 100 ataupun RM200 saja untuk at least take point ataupun take part untuk kata layan profit untuk continuously Phantom untuk expected sampai ke 3.5 untuk satu Phantom. So itu guys, itu saja untuk kata review untuk malam ni. So apa pun maknanya malam ni hari Sabtu santai-santai je, kita tengok beberapa coin. So apa yang tu nak tunggukan lah minggu depan, kita tengok macam mana pergerakan minggu depan and then BTC. So apa yang berlaku, hopefully kita akan good pump untuk hari Isnin. Kemudian minggu depan kita ada price expected boleh naik sampai ke atas. So expected itu yang dua harapkan berlaku untuk minggu depan. Dan apa pun dua expected di minggu depan, memang kita ada good position untuk price tu naik ke atas. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Sekiranya anda ada request barang cat anda, beri korang komen. Nanti tu akan cuba untuk bantu anda review coin yang anda nak tengok. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe. Jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.